إله إلا الله آتي محمدا وبعاصه مقامه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Setiap hari Jumaat kita akan dengar suruhan mimbar, panggilan mimbar. Hei orang yang beriman, takwalah pada Allah. Hampir setiap minggu kita akan dengar panggilan khatib supaya kita mengingati kembali kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullahi, orang yang beriman, takwalah pada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh takwa. Bukan sekadar takwa yang kita tulis atas kertas. Kita kata kita nama fulan bin fulan, aku ni adalah orang yang bertakwa. Bukan sekadar takwa yang kita sebut dengan lidah kita ucap, aku ni takwa pada Allah. Tapi takwa yang kita kena lahir dalam lubuk hati kita, mengingati kepada Allah, mengerja segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Takwa yang betul-betul mari dalam lubuk hati. Kita dengar seruai panggilan khatib, wahai orang yang beriman, takwalah kita pada Allah. Mari dalam hati kita, kita ni adalah hamba Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu biasa yang kamu mati. Nah, kecuali kamu matilah dalam keadaan kamu beragama Islam. Tuan-tuan, ini tanggungjawab kita. Perintah Allah, suruhan Allah, amanah kita yang Allah wi satu roh duduk dalam jasad kita. Allah wi satu nyawa duduk dalam tubuh kita. Allah bukan wi sia-sia, tuan-tuan. Allah bukan wi saja-saja, tuan-tuan. Kata Nabi dalam satu hadis dari sahabat Nabi Huzaifah bin Yaman, bila Nabi bangun, Nabi baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita dengar doa ni. Kita belajar sejak tadika dah. Kita hafal ayat kecil dah doa ni. Doa ke apa, tuan-tuan? Doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi, syukur aku, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah bangunkan aku daripada tidur semalam. Kamu kembali semula roh untuk aku bangkit bangun semula. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kembalinya. Tuan-tuan, bila kita baca doa bangun tidur, apa maksud yang tersirat?
Ada di sebalik doa bangun tidur itu, wa ilaihin nusyur. Bukan makna kata kita kembali pada Allah dalam keadaan kosong tubuh kita. Bukan maknanya kita kembali kepada Allah dengan harta kekayaan banyak yang kita duk kumpul mari. Bukan kata kita kembali kepada Allah dengan keadaan kita tanpa iman. Tapi wa ilaihin nusyur. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita siap sedia untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah untuk siap sedia jawapan-jawapan. Bila Allah tanya, aku wi umur padamu mengguna untuk apa? Itu wa ilaihin nusyur. Adakah kita memahami doa yang kita baca setiap pagi bila kita bangun tidur? Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Cuba kita tengok. Tilik tengok apa yang ada di keliling kita. Allah jadikan alam ni tuan-tuan. Tak kiralah makhluk jenis mana. Menapah kau tak menapah kau. Ada nyawa kau tak ada bernyawa kau. Kita cuba kelih tengok, perhati tengok, semua dia ada hari akhir dia. Setiap makhluk ciptaan Allah ada hari esok dia. Contoh, kita kata apa yang paling kerah? Besi. Besi tuan-tuan adalah suatu benda yang paling kerah. Bila tanya dia ada hari esok, dia ada. Dia ada hari esok dia. Hari esok bagi besi ni nama dia karat. Kereta mutu yang kita beli ada hari esok tak? Dia ada hari esok dia. Hari esok dia boleh bila-bila masa kita nak start tak hidup nak awak kita tak boleh. Haiwan menatai ada hari esok. Apatah lagi kita manusia. Dia ada hari akhir kita. Hari esok kita ni nama dia mati. Sehebat mana manusia atas dunia ni tuan-tuan. Sehebat mana manusia yang ada atas muka bumi ni, Haman baik, Korun baik, Fir'aun baik, Namrud baik, semua mati. Yang kafir baik, yang beragama Islam, beriman pada Allah baik, semua mati. Dan kita di hari ini termasuk saya yang ada di atas mimbar juga satu hari akan mati. Karena kata Allah, wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuhan sebut dalam surah Al-A'raf ayat 34. Maksud kata Allah, setiap umat ada tempoh masa dia. Setiap umat ada ajal dia. Dan bila sampai ajal, bila tiba masa, Allah tak lewat sesaat pun dan Allah tak cepat sesaat pun. Soal mati kita tak ada siapa tahu. Tapi juga kita kena jumpa benda tu. Tempoh bila masa kita tak tahu. Dan syarat-syarat pun dia tak ada sebut. Belum tentu orang yang masuk hospital, duduk atas katil, royak penuh tubuh dia akan mati belum pada kita. Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu orang yang sakit ngak-ngak tunggu kalau pada adatnya mati dia. Boleh jadi dia mati lepas pada kita mati dulu, kena tahu. Bak ajal ni kita tak tahu. Maka agama kita ajar kepada kita, hargailah detik masa bila kita ada nyawa. Ada satu kisah. Seorang kaya, subhanallah, duit berjuta-juta tuan-tuan. Kaya. Satu hari masuk hospital. Mungkin sebahagian kita pernah dengar kisah ni. Orang kaya dia masuk hospital. Sesak nafas, nak nyawa tak boleh. Bawa masuk ICU, bawa kata mu kena beli penapasan, mu kena beli oksigen untuk nak tolong penapasan, wilaca, wisdak seduk. Dia pun menangis, teriak. Orang tanya nak teriak apa, nak apa kok sangat, mu kaya. Dia kata, "Dak, aku teriak bukan kalau aku sayang duit,
Tapi aku teriak kerana aku ingat kembali selama umur yang aku Allah dak aku nyawa, tak minta duit sekobok pun. Nyawa selama ni yang aku duk guna 50 tahun duk seduk masuk ni, duk tolak mumuh tubik ni. Kena bayar tak tuan-tuan? Tak ada kena bayar. Tapi po akhir hayat kita berhajat pada nyawa untuk nak hubung roh kita ni, kena bayar. Tapi kita duk guna seumur hidup kita, duk habis sia-sia. Kita tak menghargainya. Kata Imam Ghazali, bila Allah bangunkan kita daripada tidur satu hari, berarti Allah peluang kepada kita satu hari lagi untuk taubat kepadanya. Bukan Allah bangun kita saja-saja. Allah bangunkan kita, Allah umur kita sehari lagi untuk taubat kepadanya. Allah bangunkan kita, Allah tambah lagi 24 jam, kalau siapa 24 jam. Nyawa untuk kita mengingati kembali kepada Allah. Tuan-tuan, bab mati tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Tapi Nabi SAW beritahu kepada kita. Nabi ada cerita, ada sebut dalam satu hadis. Hadis daripada sahabat Nabi Bara' bin Azib. Hadis ni panjang tuan-tuan. Hadis disahih oleh Abu Dawud. Satu hari Nabi SAW bawa ke bumi jenazah. Ada orang mati, Nabi pun pergi bawa kubur. Nabi tanya, sudah siap? Nabi duduk atas kubur. Katanya Nabi nengung, mikir. Kemudian Nabi sebut, Nabi kata, banyaklah berdoa supaya selamat dari azab kubur. Nabi ajar doa. Banyaklah kamu sebut supaya selamat dari azab kubur. Dalam hadis tu tuan-tuan, saya nak ringkas ke ada dua perkara penting yang Nabi sebut. Benarnya banyak lagi. Saya nak sebut di sini dua perkara penting. Nabi cerita bagaimana orang bila dia beriman pada Allah di saat dia mati. Kata Nabi, jika seorang itu orang beriman pada Allah, bila siapa ajal dia, malaikat turun mari untuk nak ambil roh dia dalam keadaan siap sedia dengan kakah-kakah kain kapal dan bawa wangi-wangi daripada syurga, tak di tepi dia, orang yang beriman. Maka panggilan malaikat, ya ayyatuhan nafsut tayyibah irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kata malaikat, hei jiwa yang baik. Malaikat panggil roh orang beriman dekat-dekat nak mati. Malaikat dia panggil, hei jiwa orang yang baik, kembalilah kepada Allah dengan penuh pengampunan dan keredaan Allah. Dia panggil dengan paling yang baik. Subhanallah. Dan kata Nabi, roh akan tubik mudah seperti mana air yang keluar tubik daripada bekas air, melacak turun cepat tuan-tuan. Roh orang yang beriman. Dan Nabi cerita lagi bagaimana kalau orang kafir. Orang kafir malaikat panggil, ya ayyatuhan nafsul khabisah irji'i ila sakhati minallahi wa ghadab. Hei jiwa yang jahat, kembalilah kamu kepada Allah dengan penuh kemurkaan Allah. Tak sama tuan-tuan. Oleh itu banggalah kita dilahir-lahir mari dalam keadaan orang yang beriman. Orang yang hati yakin penuh pada Allah. Orang yang percaya sungguh kata Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang beriman dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Hargailah tuan-tuan. Kerana jumlah ini tak ramai pun. Bukan semua orang pun. Kita lahir-lahir mari dalam keadaan orang yang beragama Islam. Lahir-lahir mari dalam keadaan kena bagaimana cara untuk nak selamatkan kita dunia akhirat. Bagaimana di luar sana banyak lagi orang yang tak kenal Allah. Banyak lagi orang yang tak kenal tujuan hidup. Hari-hari duk nak puaskan nafsu, hawa nafsu semata-mata. Tapi kita orang yang Allah cak muni orang yang beragama Islam. Kita Allah cak siap dah kata muni orang yang beragama Islam. Dan kita ada pedoman yang diajar oleh Nabi. Cara 1, 2, 3 nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan, saya nak kongsi sebagai cerita ringkas pengalaman saya. Subhanallah, Allah beri peluang saya untuk mengajar seorang yang agak tua umur dia. Masa saya duk belajar dulu, ada seorang dia minta suruh pergi mengajar dia di rumah. Umur dia 50 lebih tuan-tuan, 58.
Berlaku ni di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya pergi rumah dia pertama kali, sapa di rumah dia, subhanallah. Dia kata dia nak mengaji, ustaz. Tolong mengajar dia. Hawa pertama kali nak mengaji, kita bawa Quran, buka surah Al-Fatihah. Suruh dia baca. Oh, dia kata minta maaf ustaz, amo tak kerti nak baca. Amo tak pandai nak baca. Nak sebut tu tak boleh. Umur 50 lebih tuan-tuan. Dalam hati saya payah maya guana. Yo maya yo baca ke apa? Dalam hati. Dia nak belajar, kita pun mengajar. Kita tak tahu kata dia asal dari mana, nama gapo, kerja gapo, kita tak tahu. Dia minta suruh mengajar. Maghrib amo pergi rumah dia. Isyak kelik, ngorek pergi, isyak kelik. 2 tahun tuan-tuan, subhanallah. 2 tahun. Daripada awal tak reti, walau saya kaubuk pun huruf dalam Quran. Tak kenal walau satu baris pun. 2 tahun boleh baca sendiri dan duk baca satu persatu sehingga khatam Quran. 2 tahun. Daripada kosong. Akhir sekali Allah tunjuk saya. Allah ajar saya. Kata selama ni yang aku duk ngajar tu siapa? Subhanallah tuan-tuan, saya tak biasa kenal kata dia ni siapa. Saya tak ada maklumat sikit pun kata dia ni duk kerja apa. Akhirnya saya terbaca tuan-tuan, dalam satu surat ada nama dia. Saya tanya dia, ni betul-betul nama tuan ke? Dia kata ya, nama dia. Nama dia tuan-tuan Datuk Haris Wong. Datuk Haris Wong bin Abdullah. Amo tanya, Wong ni siapa? Wong ni mari mana? Kerana ada Wong. Melayu mana ada Wong? Dia kata dia asal Cina. Subhanallah. Patut pun 50 tak pandai baca. Patut pun dengan umurnya tu tak reti baca Quran kerana dia asal Cina tuan-tuan. Yang patut malunya kita dilahirkan oleh Allah yang kecil duk dengar orang beh. Kita dibangunkan, dilahirkan oleh Allah yang kecil orang hatta kita rika. Malaysia duk ngajar Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasulullah, Quran kitab kita. Malaysia kita duk diajar sampai 50 kita kata amo tak wani, tak pandai nak baca Quran. Hak tu patut kita malu banding dengan orang kosong pada asal, tak kenal sikit habuk agama Islam, tapi bila dia kenal Islam, Allah terbalik hati dia. Subhanallah. Akhirnya tuan-tuan, saya dapat berita 5 tahun lepas dia mati meninggal. Mudah-mudahan kita doakanlah husnul khatimah. Dari awal tak kenal Islam, tapi akhir hujung hidup dia Allah matikan dia dalam keadaan orang beragama Islam. Kita yang masa hidup ni belum tentu tuan-tuan. Oleh itu harga ilah detik masa yang Allah beri kepada kita. Dari bangun awal pagi sampakah kita nak pergi malam ni, kita buatlah benda-benda baik. Mudah-mudahan Allah ambil kita dalam keadaan perbuatan baik selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Muslimin hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ada satu hadis disahih oleh Imam Bukhari, nombor hadis 1380. Hadis daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Iza wudi'atil janazah fahtamalaha rijal ala a'nakihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni
Wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailaha aina yazhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai' illa al-insan walau sami'aha al-insan la sa'iqa. Hadis sahih Bukhari nombor hadis 1380. Maksudnya kata Nabi SAW, bila orang mati akan bawa dia buh dalam kerana usung mayat tu, dan dibawa oleh laki-laki kerana mayat ni pergi ke kubur. Tuan-tuan, kita tak pernah perasan tuan-tuan. Hadis Nabi sebut mayat atas keranda tu berkecek, tapi kita tak dengar. Dia kecek dalam alai dia. Kata Nabi, fa in kanat salihah, jika mayat itu soleh, orang baik. Orang baik tuan-tuan. Nabi tak sebut kata orang kaya. Nabi tak sebut kata orang ni kena pangkat tinggi. Tapi Nabi sebut orang baik. Orang yang beriman pada Allah. Orang yang menjauhi tinggal larangan Allah. Orang baik. Apa kata mayat ni? Qaddimuni, qaddimuni. Mayat ni dia katakan, bawa aku lah cepat-cepat. Aku nak pergi, tak nak sabar dah. Bawa aku cepat-cepat. Nak pergi sangat-sangat di kubur. Kerana orang baik ni dia tahu tuan-tuan, kubur ni adalah tempat yang akan menikmati, dan bila dia baik di kubur, baiklah di akhirat esok. Dan kata Nabi, kalulah orang ini wa in kanat ghaira salihah, kalau bukan orang baik, orang lawan Allah, orang derhaka Allah, orang tak beriman pada Allah, bukan orang baik. Apa yang dia kata? Ya wailaha aina yazhabuna biha, celaka aku hari ni, munawak aku gimana? Takut tuan-tuan. Dia takut kerana dia tahu kata orang nak bawa pergi dari lubang tu. Ya pak duk nguak laung, jangan bawa aku pergi, munawak aku gimana? Celaka aku hari ni. Kata Nabi, yasma'u sautaha kulla syai' illal insan. Semua suara tu didengari semua, kecuali manusia tak dengar. Tuan-tuan, benar ni kita akan lalui. Kita akan tempuh satu hari. Bila masa, wallahu alam. Oleh itu marilah sama-sama kita mengingati peranan tugas kita selaku orang yang beriman. Sebagai akhir tuan-tuan, kita bangun pagi, kita cari baju yang paling jangok, paling lawa, paling comel. Kita sereka baju, kita buh kacing. Kita bawa kereta tu baik kerja luar rumah. Kita kelik, kereta kita kena hujan, turun dalam seluk, kita masuk cok. Gaduh-gaduh kita masuk ambil peli air, pacang tayar. Kerana tak boleh tengok tayar cuma. Kita masuk dalam rumah, tengok di bilik tetamu kita, bata, selerok, keting wing. Kita tak boleh tengok, kita ambil bata, kita tok susun molek. Kita masuk dalam bilik tidur, bau tak sedap, bau busuk. Kita ambil banyak bau semua bau sedap. Kita masuk dapur, pinggir makan tak ada dia basuh. Kita segera basuh kerana tak boleh tengok cuma. Tu hari ya kita. Tapi kenapa cemar dalam hati kita yang kita buat kejahatan? Kena kita tak segera untuk mengingati Allah, kita tinggal. Apa kita duk tanggung, taruh. Nanti amun nak taubat kaligu. Apa kita kacau duk taruh terlalu? Banyak mana kita buat kesalahan yang telah lepas, dan bila kita taubat? Kesalahan yang kita buat pagi ni ada tak? Kita tunggu nak istighfar bila? Bapa dalam hari ya kita cemas, segera kita cuci, cemas selalu dah kita basuh kerana kita tak boleh nak tengok. Tapi kenapa kalau dosa yang kita buat sikit kita lock taruh dia berpuluh-puluh tahun, macam kita tahu kata kita nak mati bila? Bapa kita tak segera bertaubat pada Allah. Mudah-mudahan Allah ambil kita dalam keadaan yang kita suci menghadap Allah. Mudah-mudahan khutbah singkat pada hari ini beri pengajaran kepada kita. Hargai titik nafas yang kita ada dalam tubuh ni tuan-tuan. You guna dia sebaik mungkin. Jangan main-main dengan dia, kerana semua ini amanah Allah yang Allah beri pada kita. Allah akan tanya satu hari. Kata kita guna umur kita untuk apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
وارض اللهم عن الأربعة خلفاء راشدين عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج نبينا مطهرات عن الأدناس وعن أهل بيته وقرابته والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا ومطمئنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا